Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dapat sama-sama untuk kita berkumpul dalam satu majlis ilmu. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam program kursus pengiktirafan ejen afiat yang bertempat yang menjadi host ni adalah Olive House Central. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga baginda, kepada sahabat-sahabat baginda dalam bersama-sama membawa pendidik Islam itu sendiri. Alhamdulillah kan pada hari ini 23 Ramadan, alhamdulillah kan kita masih lagi meneruskan berada dalam bulan Ramadan, dan alhamdulillah pada hari ini 16 Mei saya mengucapkan selamat Hari Guru buat pendidik yang berada dalam orang kata apa, dalam program kita pada pagi inilah, kalau ada guru-guru yang menyertai di dalam program kita pada pagi ini. Alhamdulillah, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini program kursus pengiktirafan ejen afiat buat julung-julung kalinya dibuat melalui Zoom meeting online. Alhamdulillah kita berada dalam new norm, norma baru. Jadi alhamdulillah Olive House bersama dengan tim yang lain, kita mengaplikasikan new norm yang ada. Kita meneruskan perjalanan bisnes, kita meneruskan perkembangan bisnes dan kita adapt dengan perkembangan semasa. Alhamdulillah kita maksudnya di peringkat Olive House Central, di peringkat mana-mana channel kita menggunakan online sebagai medium. Yang ini kita lihat kepada medium untuk kita, pendidikan lah, lebih kita berkongsi. Di sinilah juga nanti kita akan bertukar pendapat. Dan insya-Allah mudah-mudahan semoga program pada hari ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, pada hari ini saya diberikan amanah untuk memberi perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, topik yang cukup menarik untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan. Yang pertamanya berkaitan dengan sejarah Olive House, tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Okey, lepas tu saya akan kongsikan kepada tuan-tuan juga berkaitan dengan visi misi sedikit sahaja pintas lalu untuk tuan-tuan maklum tahu apakah agenda perjuangan di dalam Olive House, dan insya-Allah seterusnya perkara yang tuan-tuan dan puan-puan yang sangat nak tahu adalah bagaimana perkembangan sebagai seorang ejen, apakah end state tuan-tuan dan puan-puan berada dalam ekosistem Olive House, tuan-tuan nak jadi apa di dalam ekosistem Olive House. Insya-Allah mudah-mudahan. Dan akhir sekali saya akan memberikan orang kata apa, keistimewaan sebagai seorang ejen, insya-Allah mudah-mudahan. Boleh tuan-tuan dan puan? Kalau boleh tuan-tuan dan puan buat good, tuan-tuan dan puan, boleh? Buat good. Okey? Berikan thumbs. Alright, alhamdulillah. Okey. Okey, hari ni kita santai-santai tuan-tuan dan puan. Kita santai-santai. Insya-Allah kalau ada soalan sewaktu slot saya tak lama tuan-tuan dan puan, 45 minit saja. Okey, kalau ada soalan tuan-tuan boleh tulis di ruang komen tuan-tuan dan puan. Boleh? Insya-Allah. Okey, baik. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Muzammil bin Muhammad Hairi. Okey, saya berasal daripada Melaka. Sekarang live daripada Melaka lah ni. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, saya diamanahkan untuk menjadi CEO, Ketua Pegawai Eksekutif bagi KMJ Global Sdn Bhd. Bagi syarikat KMJ Global Sdn Bhd, kami ini adalah distributor untuk Olive House bagi zon selatan. Zon selatan iaitu di kawasan negeri Melaka, negeri Johor dan juga Singapura. Alhamdulillah kita dah ada ejen-ejen di Singapura untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Okey, pada pagi ini saya dipanggil untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan berkongsi berkaitan dengan perjalanan syarikat Olive House. InsyaAllah mudah-mudahan pada hari ini dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? InsyaAllah. Okey, baik. Boleh izinkan saya untuk share screen untuk kita punya slide. Ya. Cik Syamimi mohon remind saya kalau berkaitan masa. Saya ni orang kata apa, takut terlajak masanya. Sebab selepas ni ada lagi penceramah yang lain. Okey, baik. Okey, semua jelas? Okey tak? Slide. Kalau okey tunjuk good. Alright. Okey, baik. Okey.
Alhamdulillah, syukur. Okey, ahlan wa sahlan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang menghadiri kelas pada hari ini. Alhamdulillah, solat saya yang pertama 9 sehingga 9.45. Okey, ini yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan sejarah penubuhan Olive House, misi dan juga misi Olive House, apakah agenda yang Olive House nak bawa kepada masyarakat kita, peringkat dan syarat ejen. Sebagai tuan-tuan dan puan-puan yang sekarang ini yang menjadi sebagai seorang ejen, apakah syarat-syarat sebagai seorang ejen, dan yang paling penting adalah apakah kelebihan-kelebihan yang ejen perolehi. InsyaAllah saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya akan ada orang kata apa, pengisi slot yang seterusnya iaitu Tuan Haji Firdaus insyaAllah pada jam 10 nanti. Okey. Alright. Okey, kita lihat kepada sejarah Olive House terlebih dahulu untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya berada di dalam keluarga Olive House untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan pada bulan Ramadan 2020 ini, alhamdulillah 1441 Hijrah ni saya dah masuk tahun yang keempat bersama keluarga Olive House tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah bermula tahun 2016, Ramadan tahun 2016, saya bersama-sama terjun di dalam bidang keusahawanan bersama dengan tim Olive House, dan alhamdulillah sekarang ini masih lagi bersama dengan tim Olive House, makin berkembang baik alhamdulillah untuk bersama-sama, ya, insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan kita punya sejarah Olive House, di sini saya nyatakan kita kena tahu siapakah pengasas bagi syarikat Olive House ni. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pengasas bagi syarikat Olive House adalah yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Aidil Azwal Zainuddin. Okey, maybe ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang pernah berjumpa dengan Ustaz Aidil Azwal, pernah melihat Ustaz Aidil Azwal di Kaca TV ke, di dalam orang kata apa, siri Usrah bersama Ustaz Aidil ke. Jadi inilah kita punya pengasas dan juga CEO bagi OHR Marketing Seremban Berhad. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita di dalam Olive House kita ada beberapa peringkat, beberapa peringkat. Kita ada peringkat HQ, headquarters. Seterusnya kita ada peringkat camp. Okey, camp ni adalah bertanggungjawab sebagai distributor bagi produk-produk Olive House bagi seluruh negeri-negeri di Malaysia dan juga di negeri jiran. Okey, jadi tuan-tuan dan puan kena faham apabila saya maklumkan tentang HQ, headquarters, headquarters ni berada di Mergong Kedah. Okey, di Mergong Kedah. Kalau tuan-tuan dan puan pernah sampai di Mergong Kedah, berdekatan dengan Tesco, Tesco Bandar Baru Mergong, ada kita punya syarikat ataupun Olive House ni HQ di sana. Di sanalah kita punya tempat yang mana kita load semua barang-barang, semua stok-stok, semua orang kata apa, kita punya stok yang kita dapat daripada supplier, di situlah kita membuat proses packaging dan sebagainya. Alright? Dan inilah Ustaz Aidil Azwal. Okey, alhamdulillah seorang penuntut Al-Azhar, yang Al-Azhar University. Okey, dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Aidil Azwal mempunyai dua degree. Yang pertama di dalam bidang syariah usuluddin, dan yang keduanya dalam bidang ekonomi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai seorang pengasas dan juga CEO yang bagi saya sangat genius dan juga sangat matang di dalam membuat tindakan, dan alhamdulillah Tuan CEO kita sekarang ini masih lagi meneruskan pengajian beliau. Masih lagi meneruskan pengajian beliau di dalam nak fokus kepada bidang perniagaan. Beliau ambil master MBA di institusi MIT Sloan lah. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, untuk berada di dalam institusi MIT tersebut memang banyak tapisan, memang banyak interview, dan untuk orang Malaysia ni tak ramai yang berada di dalam institusi tersebut. Dan alhamdulillah Tuan CEO kita bersama-sama, dan di situlah dia akan dapat ilmu dan dapat untuk diaplikasikan di dalam ekosistem kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk Ustaz Aidil ni dia banyak kisah-kisah yang mana beliau adalah seorang yang tidak mempunyai ayah bermula umur 7 tahun. Okey, sangat survive pada ketika dia masih kecil, dan dia Ustaz Aidil adalah seorang orang kata apa, yang sangat pintar di dalam pembelajaran. Untuk maklum tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Aidil 2 kali lompat kelas tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau selalunya kita dengar lompat kelas ni sekali je kan. Untuk Ustaz Aidil ni dia 2 kali lompat kelas tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita lihatlah macam mana IQ yang kita dapat lihat daripada Ustaz Aidil ni. InsyaAllah mudah-mudahan jika ada kesempatan tuan-tuan boleh untuk bertemu dengan Ustaz Aidil ataupun mengikuti kuliah-kuliah dan juga perbincangan dengan Ustaz Aidil, insyaAllah mudah-mudahan. Okey, baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Aidil dah berumah tangga tuan-tuan dan puan, anak 5 orang. Okey. Dah berumah tangga, anak 5 orang.
Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, Ustaz Aidil kita insya-Allah merupakan seorang usahawan ataupun tokoh yang disegani di negeri Kedah dan juga di Malaysia untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Okey, baik. Yang pertama, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, okey, saya nak kongsikan tentang VC Olive House. VC Olive House. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum ni pernah lihat VC Olive House? Pernah lihat tak? Kalau yang pernah lihat buat thumbs. Okey, pernah lihat. Pernah membaca VC Olive House? Okey. Alright. Okey, ada yang pernah, ada yang tak. Okey, baik. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, inilah VC Olive House. Okey, VC Olive House yang mana kita untuk menjadi peneraju pembekal terpilih produk semula jadi dan organik yang terbukti dari kajian saintifik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, VC Olive House ini adalah sangat jelas yang mana yang kita lihat syarikat Olive House ini nak menjadi sebagai satu syarikat peneraju yang mana dia sebagai pembekal terpilih. Paling penting tuan-tuan dan puan, key point ini adalah produk semula jadi dan organik tuan-tuan dan puan. Di sini kita lihat dalam range produk Olive House, produk-produk yang ada adalah produk semula jadi dan organik yang terbukti kajian saintifik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, semua produk yang berada dalam range Olive House kita wajib sebelum dipasarkan kepada ejen, kepada pasaran, dia wajib untuk masuk dalam makmal tuan-tuan dan puan untuk kita kaji, untuk kita lihat adakah sebatian ataupun kandungan di dalam produk tersebut betul-betul organik dan juga semula jadi, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, jadi inilah VC Olive House. Jadi kita mempunyai satu agenda yang mana kita nak memperkenalkan, nak promote ataupun nak berkongsi kepada masyarakat kita produk semula jadi dan juga organik dan terbukti secara kajian saintifik. Saya bertanya dengan Ustaz Aidil, apakah aspirasi beliau untuk memulakan perniagaan? Beliau pada ketika belajar di Universiti Al-Azhar, tuan-tuan dan puan-puan, beliau berkahwin di sana tuan-tuan dan puan, semasa menuntut ilmu, semasa mengaji di sana, Ustaz Aziz dah kahwin dah di sana. Jadi ketika beliau bertemu dengan doktor ketika check up isterinya mengandung, dan ketika itu Ustaz Aidil bertanya dengan doktor apakah makanan yang terbaik untuk isteri makan untuk lebih sihat dan kandungannya bagus. Dan ketika itulah doktor menyarankan kepada Ustaz Aidil untuk isteri untuk makan kurma, 7 biji kurma setiap hari. Sebab apa tuan-tuan dan puan, dalam kurma ni dia mempunyai serat yang tinggi dan juga mempunyai vitamin. Jadi dilihat di situ bahawa di situlah aspirasi sedikit demi sedikit kita lihat bahawa pemakanan yang disebut dalam Al-Quran ini, yang mana kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang mengamalkan pemakanan Al-Quran ini, kita kena beramal dan juga kita kena sampaikan kepada masyarakat kita. Okey, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita lihat juga kepada misi Olive House. Okey, misi Olive House. Misi Olive House kita ada 4 misi. 4 misi Olive House. Yang pertama, misi Olive House adalah kami adalah entiti perniagaan yang memasarkan produk semula jadi dan organik berkualiti tinggi. Ini misi yang pertama. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, misi yang pertama ni kita lihat fokus point kita adalah kepada entiti perniagaan. Ya, kita adalah entiti perniagaan. Tuan-tuan yang menjadi ejen, yang menjadi lepas ni menjadi affiliate consultant, dan menjadi contohlah menjadi affiliate partner dan sebagainya, tuan-tuan adalah entiti perniagaan, bukannya charity tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kena faham kita adalah entiti perniagaan. Kalau kita sebagai entiti perniagaan, kita kena menguruskan perniagaan, kena mentadbir urus perniagaan dengan baik, ada sistemnya, ada prosesnya dan sebagainya. Dan fokus kita yang kedua, kepentingan kami adalah untuk membekal dan mengedar produk semula jadi dan berkualiti tinggi. Kita lihat sekali lagi, kita fokuskan kepada produk semula jadi. Yang mana tuan-tuan dan puan, memang kepentingan di dalam syarikat Olive House untuk kita pasarkan produk-produk yang berkualiti tinggi dan organik dan semula jadi, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita lihat dalam range produk Olive House, inilah yang menjadikan kepentingan kita. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan, yang ketiga. Okey, maybe tuan-tuan dan puan yang ada catatan boleh buat catatan, yang ada pen kertas boleh buat catatan, ataupun nanti saya akan share slide ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, baik. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, tanggungjawab utama kami adalah untuk memupuk budaya pengambilan produk kesihatan yang terbukti secara saintifik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, syarikat Olive House berbeza. Uniknya syarikat Olive House adalah kita nak mengamalkan produk-produk pemakanan yang disebut dalam Al-Quran, yang mana terbukti secara saintifik, tuan-tuan dan puan-puan, dan tanggungjawab kita adalah untuk memupuk budaya pengambilan produk kesihatan yang terbukti secara saintifik ini.
Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan, inilah yang kita laksanakan program-program Afiat Lifestyle. Yang mana tuan-tuan pernah tengok, pernah lihat di dalam kaca TV, di dalam YouTube dan sebagainya, program Afiat Lifestyle yang mana itulah kita punya medan untuk memperkenalkan produk kita, dan yang paling penting adalah untuk kita educate masyarakat kita supaya apabila mengambil satu produk kena lihat kepada dia punya kajian saintifik dan juga dia adalah produk yang natural dan juga organik, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi itulah tanggungjawab kita bersama tuan-tuan dan puan-puan untuk memupuk pemakanan yang sihat dan terbukti secara saintifik. Dan yang keempat, yang paling penting sebagai seorang usahawan Olive House, ini yang kena faham dan kena hafal. Okey. Yang keempat adalah objektif kami adalah untuk membentuk usahawan yang berdikari dari aspek ekonomi dan berpengetahuan tinggi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ketika tahun 2016 saya join dengan syarikat Olive House, bersama dengan Olive House, saya tertarik kepada visi dan juga misi Olive House, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya join Olive House, saya buat research dahulu tentang syarikat Olive House, tuan-tuan dan puan-puan, dan ketika itulah saya lihat visi dan juga misi sangat jelas. Dan paling penting tuan-tuan dan puan-puan, objektif yang keempat ni sangat penting. Yang mana kita untuk company Olive House nak membentuk usahawan yang pertama dari aspek ekonomi dan juga berpengetahuan tinggi. Kita nak memupuk ataupun nak menjadikan sebagai seorang usahawan yang mempunyai syarikat, yang mempunyai jualan yang tinggi dan seiring dengan pengetahuan yang tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, kita di dalam program-program Olive House, kita banyak program-program ilmu, program-program pembangunan ejen, dan inilah kita keunikan dalam Olive House, kita nak memberikan penerapan ilmu ni seiring dengan kita punya perjalanan syarikat. Itu yang tuan-tuan dan puan pada hari ini wajib untuk hadiri kelas, yang mana kelas pada hari ini yang kita bawakan pada hari ini dan juga esok, tuan-tuan dan puan, ada 2 hari kan? Ya, ada 2 hari. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat memberikan satu suntikan motivasi, satu pengenalan kepada tuan-tuan dan puan untuk maju ke hadapan di dalam keluarga Olive House, mudah-mudahan. Okey, dan yang objektif yang keempat inilah kita sebagai seorang usahawan, kita kena lihat, kita kena sentiasa upgrade kita punya knowledge, ilmu kita, dan insya-Allah kita berada di dalam keluarga Olive House, mudah-mudahan insya-Allah. Okey, ini adalah visi dan juga misi. Okey, kita ada visi dan juga misi, 4 misi utama, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk faham dan juga kalau boleh hafal lagi bagus, tuan-tuan dan puan. Ini adalah kita punya perjuangan insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Kita lihat kepada performance Olive House. Okey. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap. Ustaz, boleh tak tolong jadikan balik saya host sebab saya tersilap tadi klik Ustaz sebagai host. Kat setting dekat atas tu dia ada view option, kat situ ada maksudnya nak klik untuk jadi host ataupun co-host. Bahagian atas. Kat participant ke? Remote control Bukan? Betul. Boleh Ustaz start klik remote control tu ada ke? Okey, sekejap Hide floating, hide video panel, share. Kat sini tak ada pula. EndNote bukan. Participant. Okey, sekejap. Saya cuba. Okey. Olive House Central saya ingatkan gambar ada tu Haji. Okey, make host. Okey, baik. Do you want to change? Okey. Okey, done. Done. Okey, baik. Alhamdulillah. Okay, boleh kita kembali semula insya-Allah. Alright. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Biasalah tuan-tuan dan puan, kita baru menggunakan Zoom meeting ni, insya-Allah mudah-mudahan dapat kita tambah baik lagi untuk masa depan. Insya-Allah. Okey, baik. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan berkaitan dengan performance bagi syarikat Olive House. Syarikat Olive House, tuan-tuan dan puan, bermula tahun 2011.
2011 yang mana pada ketika itu Ustaz Aidil memulakan perniagaan Olive House ni dengan modal RM400 tuan-tuan dan puan-puan. RM400 kan, modal RM400 ketika tahun 2011. Pada tahun ini tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Aidil dia buat sorang-sorang tuan-tuan dan puan. Dialah yang menguruskan stok, dialah yang membuat jualan, dan Ustaz Aidil lah yang ramping produk dan sebagainya. Okey, dan ketika ini satu produk je yang ada, okey, iaitu pati minyak zaitun daripada Syria, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah kan, perkembangan Olive House makin baik pada tahun 2014. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, syarikat Olive House telah menjadi sebagai satu syarikat Senan Berhad. Okay, satu syarikat Senan Berhad yang dinamakan sebagai OHR Marketing Senan Berhad. Dan alhamdulillah ketika itu perjalanan momentum syarikat Olive House makin berkembang dari tahun ke tahun. 2014, 2015, sales value 12 million tuan-tuan dan puan. 12 million ni dalam ekosistem Olive House tuan-tuan dan puan, daripada HQ sampailah ke kita punya end user, dia punya catatan adalah sebanyak 12 juta untuk makluman tuan-tuan dan puan. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan, spike yang paling tinggi adalah pada tahun 2017 untuk makluman tuan-tuan dan puan. Yang mana kita mendapat jualan sebanyak 40 juta untuk makluman tuan-tuan dan puan. Pada ketika itulah tuan-tuan dan puan yang mana kita lihat perkembangan syarikat Olive House ni seiring dengan perkembangan manager-manager yang ada, perkembangan ilmu yang ada di dalam syarikat Olive House ni, alhamdulillah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, di dalam Olive House ni banyak orang-orang yang pandai ataupun orang-orang yang mempunyai talent yang hebat di dalam ekosistem Olive House yang banyak membantu untuk kita sharing ilmu. Maybe di antara tuan-tuan dan puan yang banyak ilmunya yang boleh sama-sama kita manfaatkan, berkongsi bersama-sama di dalam ekosistem Olive House mudah-mudahan insya-Allah. Okey, jadi pada tahun 2017 kita increase sebanyak 113%. Alhamdulillah ketika itu saya ingat lagi kita di peringkat pengurus ejen, ketika itu saya pengurus ejen di Melaka, penetapan bagi fokus jualan di peringkat pengurus ejen ketika itulah dan juga di peringkat ejen-ejen. Ketika itu alhamdulillah spike ketika tahun 2017 peningkatan sebanyak 113% dan alhamdulillah continue untuk tahun 2018 sebanyak 54 million kita dapat, dan pada tahun 2019 tahun lepas sebanyak 55 million untuk ekosistem Olive House. Dan produk kita sebanyak 31 produk untuk makluman tuan-tuan dan puan. 31 ni dia campur lah tuan-tuan dan puan, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kita keseluruhan ada 31 yang mana tuan-tuan dan puan insya-Allah dia akan banyak bertambah lagi. Target Olive House bagi tahun 2020 kita akan masukkan lebih sebanyak 120 produk tuan-tuan dan puan. Okey. 120 produk. Jadi tuan-tuan standby nak jual 120 produk insya-Allah mudah-mudahan. Okey. Jadi insya-Allah saya sangat teruja untuk tahun 2020 ni banyak perkara-perkara yang kita lihat kata apa kita ada yang COVID-19 ni PKP ni, dan kita ada new norm dan kita akan ada new business model. Satu perkara yang menarik sebagai seorang usahawan kita nak tempuhi. Dan alhamdulillah untuk makluman tuan-tuan dan puan, pada fasa PKP ni tuan-tuan dan puan, alhamdulillah ejen-ejen kita masih lagi boleh melakukan jualan. Malah ada juga ejen-ejen kita yang dapat meningkatkan jualan dia pada fasa PKP ni. Ada seorang ejen di belah selatan, alhamdulillah sewaktu bukan PKP jualannya lebih kurang dalam 50 ke 60 ribu sebulan tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah pada bulan PKP melonjak naik kepada 80 ke 100 ribu semasa minggu ataupun bulan PKP inilah, bermula pada bulan 3, bulan 4 dan juga sekarang ni tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, maksudnya ada hikmah daripada COVID-19 ni, daripada PKP yang kita jalankan sekarang ni, dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan kita lihat maintain peningkatan jualan di ekosistem Olive House. Di sini saya nampak adalah pertama kredibiliti kepimpinan Ustaz Aidil Azwar bersama tim untuk kita memastikan kita sentiasa meningkat growth syarikat makin meningkat dari tahun ke tahun mudah-mudahan. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Olive House dah plan strategik dah ada untuk 30 tahun tuan-tuan dan puan. Untuk 30 tahun Olive House dah letakkan plan strategik apa yang Olive House nak capai pada tahun 30 tahun yang akan datang, dan di situlah kita akan lihat di mana tuan-tuan dan puan-puan berada pada ketika itu insya-Allah mudah-mudahan. Okey. Jadi kita lihat dah lebih kurang masuk 9 tahun lah Olive House ni, alhamdulillah satu perkembangan yang sangat menarik dan yang sangat signifikan buat ejen-ejen Olive House untuk bersama dengan company Olive House insya-Allah mudah-mudahan. Okey. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan. Okey. Kalau kita lihat
Okay, kita punya aktiviti above the line. Okay, above the line marketing campaign bagi tahun 2019 pada tahun lepas tuan-tuan dan puan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita di peringkat Olive House berbelanja sebanyak 3.5 juta 3.5 juta untuk makluman tuan-tuan dan puan untuk aktiviti marketing untuk aktiviti marketing yang mana program marketing ATL. ATL tuan-tuan dan puan, program aktiviti marketing ATL ni adalah aktiviti marketing yang menggunakan kos yang besar. Okay, kos yang besar. Contoh kita masuk dalam TV3 untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Kita punya iklan, kita punya iklan masuk di TV3 dan seterusnya tuan-tuan dan puan di TV Al Hijrah pun ada dan Astro Oasis untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan, pada tahun lepas juga kita ada masuk ataupun kita ada berbelanja atau membuat marketing campaign di Radio Aikim untuk slot Imanuna. Kalau tuan-tuan ada mengikutilah slot tersebut, Radio Aikim pada hari Khamis petang slot Imanuna. Okey, yang mana itulah tajaan daripada syarikat Olive House. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan seterusnya slot famous TV show dan kita juga bersiaran dalam MHI, WHI banyak siri-siri di dalam MHI, WHR yang kita ketengahkan. Kita punya influencer, Ustaz Aidil sendiri yang berkongsi di dalam slot tersebut. Mudah-mudahan akan memberi manfaat sebab kita nak membentuk masyarakat yang sihat, afiat lifestyle yang kita nak orang kata apa educate kepada masyarakat kita di luar. Dan inilah kita punya strategi yang dilakukan oleh Olive House. Kita spend sebanyak 3.5 juta untuk kita mewar-warkan produk kita dan untuk educate kepada masyarakat tentang afiat lifestyle, insya-Allah. Dan kita juga ada sponsoring TV show yang mana kita ada satu program namanya Afiat di Haramain pada tahun lepas, okey, yang mana Ustaz Rozi dan juga Imam Muda Ar-Razi bersama dengan tim pergi ke Makkatul Mukarramah, okey, untuk kita bersiaran di sana, okey, untuk kata apa recording di sana. Dan kita juga ada menaja billboard dan juga digital marketing team. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, di peringkat HQ ada peranannya. Peranan di peringkat HQ adalah menyediakan marketing campaign peringkat above the line supaya apa? Supaya seluruh masyarakat Malaysia aware dengan branding Olive House. Dan sebagai seorang ejen, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita ni sebagai seorang ejen, tugas kita adalah untuk membuat marketing campaign setempat. Membuat marketing campaign setempat di kawasan kita. Sebagai contoh, tuan-tuan duduk di Nilai, tuan-tuan duduk di Seremban, tuan-tuan kena buat marketing setempat di situ supaya orang tahu tuan-tuan menjual produk Olive House. Sebab ramai di kalangan pelanggan yang bertanya saya tentang di mana nak dapat produk Olive House. Sebenarnya di kawasan dia ataupun di tempat dia dah ada ejen dah. Tetapi ejen tersebut tidak mewawarkan, tidak membuat marketing yang menunjukkan beliau adalah ejen rasmi di kawasan tersebut. Jadi tanggungjawab kita sebagai seorang ejen adalah untuk memastikan di kawasan kita, contohlah di kawasan Nilai tadi, orang tahu yang kita ni adalah ejen Olive House. Okey, baik. Ini antara program yang dijalankan marketing oleh Olive House. Okey, untuk tahun 2020, apakah peningkatan enhancement yang dibuat oleh HQ? Yang pertama adalah marketing budget. Okey, peningkatan 3.6 million untuk tahun 2020. Marketing budget for agent channel. Okey, kita adalah channel agent yang mana untuk tahun 2020 naik double daripada tahun 2019 sebanyak 700,000. Dan rewards dan insentif for agent channel. Untuk rewards dan insentif ni saya akan kongsikan selepas ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana kita di peringkat HQ spend sebanyak 2 million, 2 juta untuk insentif kepada ejen-ejen, reward dan juga insentif kepada ejen-ejen. Alhamdulillah banyak yang HQ berikan kepada ejen kepada untuk memastikan syarikat Olive House terus survive, terus meningkat jualan di saban tahun, insya-Allah. Okey, ini adalah carta organisasi di peringkat HQ. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita ada beberapa C level, CSO, COO, CGO, CLO, CFO dan di bawahnya adalah pegawai-pegawai yang bersama-sama untuk memajukan perjalanan Olive House. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, di HQ tuan-tuan dan puan lebih kurang ada 100 orang staf di sana. Okey, di HQ, headquarters di Mergong Kedah. Okey. Tapi kalau nak campur keseluruhan, lebih kurang ada 200 orang tuan-tuan dan puan, keseluruhan staf Olive House. Sebab Olive House dia ada HQ, ada juga distributor di peringkat zon. Ada zon utara,
ada zon tengah, zon sentral ni tuan-tuan dan puan-puan, zon tengah, ada zon selatan, zon yang saya ketuai, ada juga zon di pantai timur dan juga ada zon di Borneo, kan? Di Borneo. Okey, itulah zon-zon yang mana dikenali sebagai CAM. Okey, Country Agent Manager yang menguruskan bagi distributor dan juga pelantikan ejen di kawasan tersebut. Okey. Okay, dan seterusnya saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan berkaitan dengan pipeline agent. Yang mana tuan-tuan dan puan sebagai seorang ejen, sebagai seorang usahawan, kita kena tahu, kita kena rancang apakah perkembangan knowledge kita dan juga perkembangan jualan kita dari tahun ke tahun. Jadi Olive House telah menyediakan pipeline agent, pipeline development agent untuk memastikan ejen-ejen yang masuk, yang bersama dengan Olive House makin tahun makin berkembang. Pertama dari sudut pendapatan, yang kedua berkembang dari sudut ilmunya. Okey, terus berkembang dan akhirnya tuan-tuan dan puan kita nak pastikan ejen-ejen kita ni dapat menguruskan syarikat dengan baik, dapat mengeluarkan zakat perniagaan setiap tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan, dan di situlah kita dapat educate kepada masyarakat kita tentang pemakanan kesihatan, insya-Allah. Okey, jadi di sini kita lihat kepada agent development framework. Okey, untuk agent development framework kita lihat Olive House fokus kepada kita nak menjadikan ejen-ejen kita ni sebagai seorang yang kompeten, CEO yang kompeten dan juga business owner. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, end state kita adalah untuk menjadikan ejen-ejen kita ni adalah sebagai seorang CEO ataupun sebagai seorang business owner, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah mudah-mudahan kita azam pada hari ini ke depan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan kita nak menjadi sebagai seorang business owner dan juga sebagai seorang CEO bagi syarikat kita sendiri. Maybe di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ada yang bekerja sendiri, ada yang bekerja sektor kerajaan, sektor swasta, tapi untuk dalam Olive House kita punya pipeline development framework ni kita nak menjadikan tuan-tuan dan puan-puan sebagai seorang CEO, sebagai seorang business owner dan tuan-tuan boleh melegasikan syarikat tuan-tuan dan puan-puan ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Dan sekarang tuan-tuan berada pada fasa conditioning, iaitu sebagai bermulalah mula tahap foundation. Sekarang ni mula tahap foundation yang mana tuan-tuan dan puan-puan mengikuti kelas kursus pengiktirafan ejen afiat. Di sini sekarang step tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan akan banyak belajar, akan banyak tambah ilmu berkaitan dengan bagaimana nak membuat jualan. Bagaimana membuat jualan, tentang product knowledge, tentang pengurusan bisnes. Okey, di dalam Olive House, ekosistem Olive House kita ada Afiat Academy. Okay, Afiat Academy ni apa tanggungjawabnya? Tanggungjawabnya adalah memastikan semua Afiat agent dan juga Afiat consultant mempunyai ilmu mengikut kepakaran masing-masing lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini kita lihat selepas tuan-tuan mengikuti kelas ini, kelas KPEA ni, khusus pengiktirafan ejen afiat, seterusnya tuan-tuan dah boleh planning untuk tambah ilmu seterusnya. Kita ada untuk plan seterusnya adalah kursus pengiktirafan konsultan afiat ataupun AAC level 1, AAC level 1, yang mana tuan-tuan dan puan di sini akan belajar banyak lagi berkaitan dengan pengurusan bisnes, CRM dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan, kita lihat dalam perjalanan untuk kita meningkat tambahnya ilmu, kena perlukan komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Komitmen pertama, komitmen masa tuan-tuan dan puan untuk belajar untuk kita aplikasikan ilmu yang telah tuan-tuan belajar, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat banyak medan-medan ilmu yang kita akan belajar, tuan-tuan akan belajar, dan di situlah kita akan gunakan dengan ilmu yang ada, kita akan praktikkan bersama dengan teman-teman yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh menjadi sebagai seorang CEO yang kompeten. Untuk tuan-tuan dan puan bermula dengan Afiat Agent, seterusnya tuan-tuan dan puan, saya doakan tuan-tuan dan puan berjaya untuk menjadi sebagai seorang Afiat Consultant. Afiat Consultant ni banyak kelebihan Afiat Consultant ni tuan-tuan dan puan. Okey, jangan sekadar hanya menjadi Afiat Agent saja. Tuan-tuan kena move, kena bergerak, kena upgrade tuan-tuan dan puan menjadi Afiat Consultant, dan insya-Allah akhir sekali endingnya tuan-tuan menjadi sebagai tim Afiat Partner. Afiat Partner ni banyaklah kelebihan-kelebihan yang akan diberikan kepada tim Afiat Partner. Alright. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah Agent Development Framework yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di mana bagaimana perjalanan tuan-tuan dan puan selepas ini. Sekarang ni tuan-tuan dan puan berada di kursus pengiktirafan ejen afiat, dan selepas ini tuan-tuan dan puan di peringkat camp sentral akan bantu tuan-tuan dan puan dari sudut tajuk sales planning, bagaimana nak membuat jualan, bagaimana nak tentang produk, bagaimana
nak menyesuaikan diri, nak buat marketing di kawasan tuan-tuan dan puan, orang kata apa, camp central akan bantu tuan-tuan dan puan. InsyaAllah selepas tu tuan-tuan dan puan boleh upgrade tuan-tuan dan puan menjadi sebagai seorang afiat consultant mudah-mudahan insyaAllah. Alright. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita mempunyai seramai lebih kurang 400 afiat consultant. 400 afiat consultant di dalam ekosistem Olive House untuk makluman tuan-tuan dan puan. Afiat agent kita ada lebih kurang 1,500 untuk makluman tuan-tuan dan puan. Alright. Okey. Alright. Untuk afiat partner, dia makin sikit tuan-tuan dan puan. Yang ni 1,500 lebih kurang ya. Yang ni ada 400, afiat partner tak sampai 100 orang. Afiat partner ni lebih kurang dalam tak sampai bawah 50 untuk makluman tuan-tuan dan puan. Tetapi untuk tim afiat partner ni requirementnya adalah mereka kena membuat jualan sebanyak kena membuat belian sebanyak RM30,000 setiap bulan. Kan? 30,000 setiap bulan. Dia ada dia punya fasa-fasa dia lah tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita niatkan ini adalah planning untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh untuk bersama-sama dengan tim Olive House, inilah perjalanan jenis tuan-tuan dan puan sebagai ejen Olive House mudah-mudahan. Dan banyak tuan-tuan akan belajar di dalam company Olive House ni. Saya syukur kepada Allah SWT sebab apa? Bersama dengan company Olive House ni kita banyak belajar berkaitan dengan pengurusan, berkaitan dengan produk, berkaitan dengan jualan, berkaitan dengan marketing, berkaitan dengan human resource. Tuan-tuan akan banyak belajar. InsyaAllah mudah-mudahan di sinilah medan tuan-tuan nak menuntut ilmu dan mengembangkan perniagaan tuan-tuan dan puan. Dan inilah sebagai satu proses untuk kita melegasikan syarikat kita kepada legasi kita insyaAllah mudah-mudahan. Okey. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan, yang saya rasa untuk kali ini adalah saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan bagaimana kelebihan-kelebihan ataupun bagaimana proses tuan-tuan dan puan daripada ejen afiat kepada pra-afiat consultant kepada afiat consultant. Okey. Ada camp yang membuat pra-afiat consultant, ada camp yang tak buat, ada yang ejen afiat dia terus kepada afiat consultant. Bergantung kepada pengurusan camp masing-masing. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, pertama tuan-tuan kena faham, tuan-tuan sekarang sebagai ejen afiat dan tuan-tuan nak menjaya ataupun nak berjaya di dalam Olive House, tuan-tuan kena naik satu takah lagi. Satu takah lagi iaitu afiat consultant. Okey. Pra ni dia lebih kepada persediaan kepada untuk menjadi sebagai afiat consultant. Okey, apakah kelebihan sebagai seorang ejen afiat? Okey, kelebihan sebagai seorang ejen afiat untuk makluman tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dapat margin keuntungan 20%. 20% margin keuntungan yang tuan-tuan dapat sekarang. Okey. Okey, kalau tuan-tuan jual sebagai contoh pati minyak zaitun, pati minyak zaitun yang harga 44.90 sen tu, kalau 20% tuan-tuan akan dapat RM9. RM9 keuntungan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan takkan kita nak dapat 20% je kita punya margin keuntungan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, afiat consultant mendapat margin keuntungan 30%. 30% dan ada benefit-benefit yang lain. Okey. Jadi banyak benefit yang afiat consultant dapat yang mana tuan-tuan dan puan itu yang saya syorkan untuk selepas ini tuan-tuan dan puan kena pasang azam, pasang niat untuk terus move menjadi sebagai seorang afiat consultant. Apakah syarat-syarat menjadi afiat consultant? Selepas ini saya akan terangkan, akan orang kata apa, berikan taklimat tersebut mudah-mudahan insya-Allah. Okey. Baik. Okey, seterusnya kita lihat apakah kelebihan-kelebihan sebagai seorang afiat consultant. Kelebihan-kelebihan yang tuan-tuan akan dapat sebagai afiat consultant. Alright, yang pertama tuan-tuan dan puan, margin keuntungan. Okey, margin keuntungan. Sekarang tak guna nama senior agent dah. Dahulu nak kita gunakan sebagai senior agent, sekarang ni namanya afiat consultant. Okey, untuk afiat consultant 30%. Okey, margin keuntungan. Okey. Baik tuan-tuan dan puan. Okey. Itu yang pertama, tuan-tuan akan dapat 30% sebagai afiat consultant. Okey. Yang kedua, tuan-tuan akan mendapat personal reward. Okey, personal reward. Personal reward ni tuan-tuan akan dapat setiap bulan jika mencapai tahap-tahap ataupun target-target yang telah ditetapkan oleh HQ tuan-tuan dan puan. Okey. Setiap bulan tuan-tuan akan dapat. Okey. Akan dapat. Memang sangat rugi jika tuan-tuan dan puan tidak move kepada afiat consultant. Yang kedua, dah dapat ini kata personal reward lah, reward bulanan. Tuan-tuan akan dapat juga performance bonus. Performance bonus ni tuan-tuan akan dapat jika capai target yang telah ditetapkan, tuan-tuan akan dapat performance bonus. Performance bonus ini kita bagikan hadiah ataupun bonus kepada tuan-tuan dan puan di atas pencapaian tuan-tuan dan puan 3 bulan. Kan mengikut quarterly lah 3 bulan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, kuarter yang pertama. Okey, kuarter yang kedua, kuarter yang ketiga, kuarter yang keempat. Kita akan nilai tuan-tuan punya performance dan di situlah kita akan berikan
reward kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, dia punya structure reward saya akan maklumkan selepas ni tuan-tuan dan puan. Okey, berapakah yang tuan-tuan akan dapat. Alright. Okey. Jadi dah dapat personal reward, dah dapat margin 30%, banyak dah marginnya. Okey, yang kedua dapat lagi personal reward setiap bulan. Setiap bulan dapat personal reward. Dapatlah cover bayar kos-kos di kita punya office ke ataupun kita punya perjalanan nak buat COD dan sebagainya. Dapat lagi performance bonus yang diberikan oleh HQ, dan satu lagi tuan-tuan dan puan akan dapat annual vacation incentive. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, annual vacation incentive ni tuan-tuan dan puan akan dapat bagi affiliate consultant sahaja. Affiliate agent tak dapat orang kata apa insentif ni. Jadi kelebihan bagi affiliate consultant, tuan-tuan akan dapat annual vacation incentive ini, mudah-mudahan. Okey, dia punya bagaimana dia dapat nanti saya akan terangkan selepas ni, insya-Allah. Okey, dan akhirnya yang kelima, tuan-tuan akan mendapat business and leadership development bonus. Okey, yang mana kelas-kelas berkaitan business dan juga leadership yang tuan-tuan akan ikuti, akan hadiri, dan tuan-tuan akan menjadi sebagai seorang business owner yang kompeten dan juga CEO yang kompeten, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, supaya tuan-tuan dan puan kita lihat perkembangan di dalam Olive House ni bagi affiliate consultant ni, alhamdulillah makin bulan makin bertambah dari sudut jualannya dan sudut ilmunya makin bertambah, insya-Allah mudah-mudahan. Okey. Okey, baik. Sebelum saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan tahu tak tentang berkaitan dengan produk trust dan juga produk bukan trust? Tahu tak tentang produk trust dan juga produk bukan trust? Kalau tahu buat macam ni, buat good tuan-tuan dan puan. Boleh tak? Buat good. Kalau yang tahu tentang produk trust dan juga produk bukan trust. Buat good. Okey? Okey, ada yang tahu. Alhamdulillah. Okey. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, produk trust adalah produk-produk yang mana tuan-tuan akan mendapat margin sebagai contoh kalau AA, affiliate agent 20% direct tuan-tuan akan dapat margin tersebut. Itu untuk produk trust. Bagi produk yang bukan trust, tuan-tuan tak dapat margin sebanyak 20% tersebut. Maybe tuan-tuan akan dapat margin lebih kurang dalam RM3, RM4 ataupun RM5 daripada margin tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan, apakah kalau produk trust banyak? Maybe tuan-tuan boleh komen di ruangan komen apakah produk bukan trust. Yang mana yang tahu boleh share dengan kawan-kawan apakah produk bukan trust. Tuan-tuan boleh share di ruangan komen apakah produk yang bukan trust. Boleh? Alright. Okey. Ada yang nak komen, nak share? Kita tengok komen dulu. Ubat gigi. Alhamdulillah. Ubat gigi. Bukan trust. Okey, Puan Siti Hajar. Betul Puan Siti Hajar? Ubat gigi. Ubat gigi Garang Bukit, Bunga Cengkeh. Bukan trust. Tuan Mak Ramlan pun sama. Alright. Yang bukan trust. Ada lagi tak? Kismis. Kurma. Wah. Kismis, madu. Madu produk trust tuan, kan? Untuk Tuan Ridwan. Tuan Ridwan, madu adalah produk trust. Okey. Stiker kereta. Okey, untuk stiker kereta ni dia marketing collateral untuk makluman tuan-tuan dan puan. Marketing collateral. Untuk marketing collateral tuan-tuan dan puan, kami di peringkat Olive House, kita jual mengikut harga kos. Kita tak ambil keuntungan untuk marketing collateral. And HQ bagikan contoh harga stiker kereta RM1 sebagai contoh RM1 yang petak tu RM1, kita jual juga kepada ejen RM1 tuan-tuan dan puan. Kita tak ada ambil keuntungan bagi marketing collateral. Okey. Baik. Kurma coklat, okey yang baru ni kan. Alright. Okey, betul tuan-tuan dan puan. Kismis, kurma, okey kismis, kurma. Lepas tu tadi ada sahabat kita kata ubat gigi. Ini adalah range produk yang bukan trust. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan sebagai seorang affiliate agent kena maklum sebab tuan-tuan dan puan-puan ada komitmen setiap bulan iaitu kena ada belian syarat wajib setiap bulan yang tuan-tuan kena patuhi. Okey. Sebagai seorang AA, affiliate agent, tuan-tuan dan puan kena membuat belian syarat sebanyak RM1,000 sebulan. RM1,000 sebulan. Oat produk trust ke? Betul. Oat produk trust. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Oat adalah produk trust. Okey, baik. Okey. Berapa minima belian untuk seorang affiliate agent? RM1,000 setiap bulan. RM1,000 setiap bulan. Yang mana tuan-tuan dan puan kena membuat belian RM1,000 setiap bulan ataupun tuan-tuan dan puan kita akan
monitor tuan-tuan punya belian ni mengikut kuartal tuan-tuan dan puan. Kan? Monthly kita monitor dan juga quarterly. Dalam masa 3 bulan, jika tuan-tuan tak mencapai RM3,000 belian. Contohlah bulan 1, bulan 2, bulan 3, tuan-tuan beli sekali drug, contohlah pada bulan 3, 3,000. Maksudnya tuan-tuan dah qualify dah bagi belian syarat bagi 3 bulan. Kita bagi tempoh kepada tuan-tuan dan puan 3 bulan yang kita akan monitor. Jika tuan-tuan tidak tidak membuat belian syarat mengikut apa yang telah ditetapkan oleh HQ, oleh headquarters, jadi tuan-tuan melihat harga belian, betul tuan-tuan dan puan, harga belian kepada pihak camp. Okey, harga belian tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan sebulan beli 1 karton Olive Plus 30X dah memadai sebagai affiliate agent. Satu karton tu 1,158 sen. Okey, dah memadai dah sebagai affiliate agent. Setiap bulan belilah 1 karton. Ataupun lebih, ada lebih tu lagi baguslah tuan-tuan dan puan. Okey. Baik, untuk affiliate agent tuan-tuan puan, affiliate consultant berbeza pula dia punya belian syaratnya. Cuma saya nak tekankan kepada tuan-tuan sebagai affiliate agent, setiap bulan komitmen tuan-tuan dan puan adalah untuk membeli sebanyak RM1,000. Okey, jika tuan-tuan gagal untuk membuat belian sebanyak RM1,000 dalam tempoh 3 bulan, 3 bulan tu tuan-tuan kena beli 3,000. 1,000, 1,000, 1,000, tuan-tuan akan dikeluarkan dalam menjadi ejen Olive House, tuan-tuan dan puan. Yang akan keluarkan tuan-tuan puan adalah sistem dalam sistem affiliate to you. Okey, tuan-tuan maklum tentang sistem affiliate to you? Maklum Kalau maklum, bagi thumbs kepada saya, thumbs yang maklum tentang sistem affiliate to you. Okey, alhamdulillah saya rasa tuan-tuan dah pernah menggunakan sistem affiliate to you, order barang menggunakan sistem affiliate to you, dan sistem affiliate to you lah yang akan monitor belian tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Dan di peringkat camp pun akan bantu tuan-tuan dan puan, akan bagi reminder. Contoh tuan-tuan dah 2 bulan tak cukup lagi belian syarat ataupun dah nak masuk 3 bulan, tuan-tuan tak cukup lagi belian syarat, di peringkat camp akan bagi monitor, akan maklum pada tuan supaya kita tak terlepas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah kena terminate ataupun dia deactivate daripada sistem, nak masuk balik tu dia ada proses yang lain tuan-tuan dan puan. Dah leceh sikit lah. Okay? Itu yang di peringkat HQ telah tetapkan. Baik, boleh. Baik, saya yakin dan percaya tuan-tuan di camp central ni semuanya hebat-hebat tuan-tuan dan puan. Okay, beliannya 1,000 ni sebelah mata je. 1,000-nya sebelah mata ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Alright. Okay. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang affiliate consultant ni, saya nak maklumkan tentang apakah polisi di dalam Olive House. Apakah polisi di dalam Olive House? Saya selalu dengan affiliate consultant tanpa pakai affiliate to you, boleh ke? Okey, yang ni kena rujuk dengan camp masing-masing tuan-tuan dan puan. Contoh selepas ni tuan-tuan dan puan dah boleh untuk menggunakan sistem tuan-tuan dan puan-puan. Kena log in dalam sistem affiliate to you dan kena membuat belian di dalam sistem affiliate to you. Barulah kita boleh melihat tuan-tuan punya perkembangan belian tu dari bulan ke bulan. Okey, jika sebelum ni ada membuat belian dengan affiliate consultant, kena check dengan affiliate consultant tersebut. Affiliate consultant tu ada key in tak? Ada key in kan tak untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi untuk polisi Olive House ada 2 polisi yang tuan-tuan kena jaga. Ada berapa polisi? 2 polisi yang tuan-tuan sangat kena jaga, kena patuh 2 polisi ni. Kalau 2 polisi ni tuan-tuan gagal untuk patuh, tuan-tuan boleh di-terminate dalam masa 24 jam tuan-tuan dan puan. Okey, yang pertama, jika ada bukti yang jelas lah, Yang pertama adalah berkaitan dengan harga produk. Okey, harga produk adalah tetap. Okey, jadi harga produk yang tuan-tuan lihat di kotak, itulah harga produk yang tuan-tuan kena jual. Okey, tuan-tuan tak boleh menjual produk below market. Okey, di bawah harga tuan-tuan tak boleh nak jual. Contoh harga dia 119.90 sen, tuan-tuan jual RM110. Di mana-mana medium lah, offline ke, online ke, jika kita dapati tuan-tuan bersalah, memang tuan-tuan yang jual, tuan-tuan boleh kena terminate secara automatik tuan-tuan dan puan. Okey? Jadi ini yang kesalahan yang paling besar di dalam ekosistem Olive House, iaitu membuang harga. Jadi sangat kita pantau, sangat kita perketatkan berkaitan dengan harga ni. Jadi di mana-mana saja kita jumpa orang ejen-ejen Olive House, mereka menjual harga yang sama. Harga yang sama, tak boleh jual di bawah harga. Kecuali lah pada waktu promosi. Waktu promosi tuan-tuan dan puan, kena jual ikut harga promosi lah tuan-tuan dan puan. Tak boleh waktu promosi, tuan-tuan nak jual harga yang tu je. Tuan-tuan waktu promosi kena jual harga promosi.
Kan? InsyaAllah mudah-mudahan. Okey. Dan yang kedua, tuan-tuan, yang kedua, apa dia punya polisinya sebagai seorang ejen tak boleh buat apa? Yang tuan-tuan dan puan-puan tak boleh untuk meletakkan produk di premis yang bukan tuan-tuan dan puan-puan punya. Okey. Tak boleh letakkan produk di bukan premis tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai contoh, tuan-tuan pergi ke kedai jamu, tuan-tuan letak produk tu. Tuan-tuan pergi ke contohlah kedai mesra Petronas, tuan-tuan letak produk tu. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai seorang ejen Olive House, tuan-tuan berhak untuk letak di premis tuan-tuan dan puan-puan sahaja. Okey, tak boleh letak produk-produk tersebut di mana-mana tempat yang bukan milik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu adalah dua syarat yang utama yang tuan-tuan kena tahu, kena faham supaya tak orang kata apa melanggar polisi tersebut. Okey, baik. Saya harap semua jelas tentang orang kata apa dua polisi kan. Kadang-kadang saya terlupa nak terangkan tentang dua polisi ni kepada ejen-ejen di dalam kelas afiat KPEA ni insya-Allah. Okey. Baik. Okey, dan saya ada masa lebih kurang okey. Okey, ada 5 minit lagi insya-Allah saya teruskan. Okey, untuk afiat consultant, apakah syarat-syarat untuk menjadi afiat consultant? Pertama, tuan-tuan dan puan, belian 3,000. Belian 3,000 kan? Belian 3,000 dalam masa 3 bulan tuan-tuan dan puan. Okey, belian 3,000. Tapi contohlah kalau dah boleh belian tuan-tuan dan puan 2,000 ke atas, kita dah lihat dan kita dah nampak tuan-tuan maintain belian tersebut, kita dah boleh syorkan untuk tuan-tuan naik kepada afiat consultant. Okey? Okey, itu yang pertama, syarat yang pertama belian tuan-tuan okey kena lebih daripada 3,000 ke atas lah. Okey, kalau 2,000 ke atas tu kita dah boleh pertimbangkan. Dah boleh pertimbangkan untuk tuan-tuan naik kepada afiat consultant. Apabila tuan-tuan dan puan-puan menjadi sebagai seorang afiat consultant, belian syaratnya adalah 3,000 setiap bulan. Okey, afiat ejen tadi 1,000, afiat consultant 3,000 setiap bulan. Kalau kuarter 9,000 setiap bulan. Setiap kuarter lah. Okey, baik. Okey. Jangan risau tuan-tuan dan puan, nampak macam besar. InsyaAllah kalau tuan-tuan punya ada banyak dan dah bertambah pelanggan, bertambah jualan, insyaAllah mudah-mudahan tuan jaga CRM, buat aktiviti marketing, 3,000 tu kan bagi saya lah kan dia orang kata basic saja kan untuk sebagai afiat consultant, tuan-tuan boleh pergi jauh lagi. Boleh kepada 5,000, boleh kepada 7,000, boleh kepada 10,000 kan. The top agent yang membuat belian pada tahun lepas pula. Pada bulan lepas, bulan April yang lepas adalah sebanyak 80,000. 80,000 membuat belian kan kepada pihak camp lah pada bulan April yang lepas. Okey, pada musim PKP tu dia boleh membuat belian kepada di peringkat camp RM80,000. Okey, yang mana tuan-tuan dan puan kita lihat strategi-strategi lepas ni Haji Firdaus akan terangkan tentang strategi marketing, macam mana nak buat jualan, tuan-tuan akan banyak belajar lagi tentang strategi tersebut. Okey, insya-Allah mudah-mudahan dapat memberi manfaat sebab apabila kita dah beli stok ni, kita nak fokus untuk membuat aktiviti jualan insya-Allah mudah-mudahan. Okey. Syarat yang kedua, tuan-tuan kena ikuti ni. Kelas hari ni wajib untuk tuan-tuan ikuti. Kalau tuan-tuan tak ikuti kelas hari ni, tuan-tuan tak layak untuk menjadi sebagai afiat consultant. Okey? Dan dalam masa tempoh 3 bulan. Contoh hari ini tuan-tuan dah ikuti Certified Afiat Agent ni ataupun KPEA, kursus pengiktirafan ejen afiat. Dalam masa 3 bulan, tuan-tuan dah layak untuk naik kepada afiat consultant melihat kriteria belian tuan-tuan dan puan-puan tadi. Okey? Alright, boleh. Kalau sebagai contoh ada yang kata tuan boleh tak saya nak bulan depan ataupun bulan 6, bulan 7 ataupun tuan planning nak buat bulan 7 nak naik kepada afiat consultant. Pertama, tuan-tuan kena buktikan belian tuan-tuan. Belian tuan-tuan kena lebih daripada 3,000 ke atas. Komitmen tuan-tuan dan puan hari di kelas, yang kedua. Dan kami di peringkat camp boleh kata apa? Mohon kepada peringkat Afiat Academy. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, untuk tuan-tuan layak untuk menjadi afiat consultant, tuan-tuan kena hadiri satu lagi kelas. Namanya sebagai Afiat ACC Level 1. Afiat Consultant Certification, ACC Level 1, level yang pertama. Yang tu tuan-tuan wajib untuk ikuti. Kalau tak ikuti kelas tersebut, tuan-tuan tak dapat margin 30% dan kelebihan-kelebihan yang lain. Okey? Okey. Dan untuk ikuti kelas tersebut tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dah kena ada belian yang stable iaitu 2,000 ke atas dan tuan-tuan dah kena pernah ikuti kelas KPEA ni, kursus pengiktirafan ejen afiat dalam tempoh 2 ke 3 bulan lah. Okey? 2 ke 3 bulan. Alright. Okey. Boleh faham untuk syarat-syarat ni tuan-tuan dan puan? Okey.
Kalau selepas ni tuan-tuan dan puan, kalau nak lebih lanjut penjelasan, tuan-tuan boleh berhubung dengan tim di Olive House Central dengan lebih lanjut lah, insyaAllah. Okay, hari ini saya terangkan secara umum kepada tuan-tuan dan puan, dan selepas ni di peringkat camp akan terangkan lebih lanjut, insyaAllah, mudah-mudahan. Okay. Dan ini antara reward yang tuan-tuan akan dapat. Okay, untuk sebagai affiliate consultant. Pertama, personal reward. Okay, personal reward tuan-tuan akan dapat dia ada beberapa tahap, beberapa target. Pertama, belian 7,000, kedua belian 17,500 dan yang akhir sekali belian 105,000. Yang saya maklumkan tadi, yang ejen yang capai belian 80,000, dia dapat yang tadi, yang tu kita lihat 5 star. Ada yang kat sini 5 star. Okay, 5 star. Belian dia adalah 70,000 kena capai. Jadi ejen tersebut dia mencapai belian sebanyak 80,000. Jadi dia layak untuk mendapat reward ini. Dan dia layak untuk mendapat duit cash sebanyak 2,800. Okey. Dia akan dapatlah, dia akan di bank in kan, dia akan ditransfer duit tersebut ke dalam akaun bank syarikat tersebutlah. Okey, kepada ejen tersebut. Okey. Jadi dia bermula dengan RM100. Reward tersebut RM100, RM650, RM1,400, RM2,100, RM2,800 dan juga RM4,200. Okay, inilah reward yang kita berikan kepada affiliate consultant yang telah capai target beliau. Okay, target. InsyaAllah tuan-tuan boleh letakkan target awal. Apabila tuan-tuan dah jadi affiliate consultant, letak target 7,000 belian. InsyaAllah mudah-mudahan. Kita letak target dan kita usaha untuk capai target tersebut. Mudah-mudahan insyaAllah. Ini yang pertama tentang personal reward. Personal reward. Okay, yang ini antara yang kita bagilah kepada ejen kita, personal reward. Kita bank in terus kepada bank ejen kita lah. Alright. Yang kedua adalah performance bonus. Okay, performance bonus. Yang ni performance bonus tuan-tuan dan puan. Okay, kita akan lihat belian tuan-tuan dan puan dalam masa 3 bulan. Dalam masa 3 bulan. Dan tuan-tuan dan puan kena konsisten. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan dan puan membuat belian 7,000, kena 7,000, 7,000. 7,000 bulan 1, 7,000 bulan 2, 7,000 bulan 3. Konsisten dan terkumpul bagi 3 bulan tersebut adalah 21,000. Dan tuan-tuan akan dapat reward sebanyak RM150. Okay, ini reward yang diberikan oleh HQ kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya, jika puan-puan dapat capai sebanyak 52,500, okay, bagi 3 bulan dapat 650. Dan yang paling tinggi golden, okay, 315 bagi 315,000 bagi 3 bulan, tuan-tuan akan dapat 3,900. Tuan-tuan dan puan, reward-reward inilah yang tuan-tuan boleh gunakan untuk tampung perbelanjaan. Kalau ada kedai kan, boleh gunakan untuk bayar bil utility, boleh bayar gaji staff dengan menggunakan reward ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Yang seterusnya. Okey, untuk makluman semua, untuk reward performance bonus ni, dia akan diberikan untuk level yang 1 star. 1 star akan dapat voucher. Dia akan dapat voucher ni. Okey, voucher Pasaraya. Paksen, Giant, The Store, Maiden, Ion dan juga yang lain-lain tuan-tuan dan puan. Okey. Yang tak ada tuan-tuan dan puan, contoh Pasaraya apa? Bukan Pasaraya lah, kedai Speedmart tu tak ada tuan-tuan dan puan. Memang tak ada kedai Speedmart, 99 pun tak ada tuan-tuan dan puan. Jadi yang ada Pasaraya besar-besar je yang kita berikan voucher tersebut. Okey? Baik. Okey, seterusnya ada juga jika level 3 ke atas, 3 star ke atas, tuan-tuan dan puan dah boleh untuk memilih untuk memiliki emas, tuan-tuan dan puan. 3 star ke atas. Okey? Dan ada juga perkeliling yang baru. Perkeliling baru ni saya tak sempat masukkan. Nanti mohon di peringkat camp central untuk berkongsi dengan affiliate consultant ataupun AA yang baru untuk apakah reward untuk 3 star ke atas. Sebab kita dah tak boleh buat untuk insentif pelancongan tempatan setempat, kita ada ubah kepada redeem produk. Maksudnya tuan-tuan dan puan boleh redeem produk, boleh menggunakan voucher. Contohlah tuan-tuan dapat tadi 1,200 sebagai contoh, tuan-tuan boleh redeem dengan produk, okey, untuk membuat belian. InsyaAllah dapat bercumbulah produk tu 1,200. Okey, itu dia yang terbaru, yang baru keluar semalam perkeliling. Saya tak sempat masuk dalam slide. Okey, jadi nanti di peringkat Olive House Central akan berikanlah perkeliling tersebut pada tuan-tuan dan puan. Okey, baik. Okey, yang ketiga travelling reward. Tuan-tuan akan dapat travel reward. Yang pertama kita nak lihat macam mana point tu dikira. Okey, tuan-tuan senang saja.
dia punya point dikira. RM RM1 yang tuan-tuan beli di peringkat HQ, di peringkat camp, di peringkat camp tuan-tuan beli, tuan-tuan akan dapat 1 point. Okey, 1 point. Tuan-tuan akan dapat 1 point. RM1 RM1 dapat 1 point. Dan daripada 50 point dia akan bersamaan dengan RM1 nilai package pelancongan tersebut. Nilai package pelancongan tersebut. Sebagai contoh, okey, nilai package pelancongan ke Krabi sebagai contoh RM 10,000 sebagai contoh lah, 10,000. Okey, daripada situ tuan-tuan puan kena dapat berapa point untuk dapat 10,000 tersebut. Sebagai contoh Okey, baik. Jadi di sini dia tulis excluded reject stock. Kalau tuan-tuan beli produk reject ataupun marketing collateral, tuan-tuan tak layaklah maksudnya point tersebut dia tak masuk. Okey. Ada juga produk reject yang dijual. Betul tuan-tuan? Ada produk reject yang kita jual kepada ejen. Kan? Kita jual produk reject ni bukan apa tuan-tuan? Bukan supaya tuan-tuan kata apa? Jual kepada customer, tidak. Produk reject ni bukan masalah produk tu rosak. Produk tu material produk tu rosak. Sebab maybe pada botol tuan-tuan ada cala, stiker, sengit. Itu dikira produk reject di peringkat HQ. Kadang-kadang HQ ada buat jualan untuk produk reject ni dengan harga yang rendah. Jadi kita sebagai ejen boleh beli untuk sebagai kita punya pengambilan harian ataupun kita nak buat tester kepada pelanggan-pelanggan kita. Okey, itu untuk produk reject lah. Okey, baik. Ini antara poin-poin yang tuan-tuan kena targetkan lah untuk destinasi pelancongan bagi untuk tahun 2020 ni. Cuma sekarang ni tuan-tuan dan puan, COVID-19 ni tak pasti macam mana proses untuk kita melancong ke luar negara ni. Okey, maybe akan ada perancangan di peringkat HQ untuk tukar. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, untuk tahun ni memang pending untuk pelancongan ke luar negara. Sepatutnya pada bulan 3, bulan 4, bulan 5 ni ada beberapa trips yang ke luar negara. Okey, bulan 6, bulan 7 sampailah ke hujung tahun ada trip ke luar negara yang dah capai lah. Tapi terpaksa untuk kita buat apa? KIV terlebih dahulu dengan masalah COVID-19 yang sekarang ni. Okey. Poin-poin ni tuan-tuan akan dapat di peringkat camp center akan bagikan kepada tuan-tuan dan puan insya-Allah. Okey. Ini antara pelancongan yang di peringkat ejen telah pergilah pada tahun 2019 yang telah capai target. Mereka pergi ke Krabi, mereka pergi ke Ho Chi Minh, Okey, tuan-tuan dan puan, semuanya fully sponsor oleh Olive House, fully sponsor. Jika 5 hari tuan-tuan pergi, 5 harilah ditaja oleh Olive House, kapal terbangnya, makan minumnya, hotelnya semuanya ditaja oleh Olive House. Tuan-tuan bawa pasport dan juga baju sahaja dan juga duit untuk beli souvenir kepada keluarga kita insya-Allah. Okey, baik. Ni yang pergi ke Korea Selatan, alhamdulillah yang pergi ke Korea Selatan pada tahun 2019. Okey, tim ramai tim yang pergi ke Korea Selatan pada 2019 yang lepas. Okey. Jadi ada tim yang ini perempuan, yang lelaki lah. Okey. Ramai. Lebih kurang dalam 2 bas tak silap yang pergi. Okey. Yang ni tuan-tuan dan puan, yang ni lawatan ke kita punya kilang Olivi plus 30X di Morocco tuan-tuan dan puan. Okey, kita membuat lawatan di kilang sana. Alhamdulillah, saya pun pernah hadiri, pernah membuat lawatan di kilang El Buruj di Morocco, Setat Morocco tu. Okey, alhamdulillah dapat melihat proses bagaimana proses daripada tuainya buah zaitun tersebut diproses, dibasuh, okey, dimasukkan di kilang macam mana dibotolkan dan juga dikotakkan di kilang tersebut. Alhamdulillah kita dapat lihat sendiri. Okey, dapat lihat sendiri kilang Olivi 30X tersebut, insya-Allah mudah-mudahan. Tuan-tuan boleh letakkan niat dan juga azam untuk pergi melihat ladang zaitun kita tuan-tuan dan puan. Okey, boleh lihat sendiri ladang zaitun kita ni dekat Morocco, insya-Allah. Okey, dekat Morocco. Letakkan azam niat insya-Allah. Tahun lepas kita ada tim yang pergi pada bulan 12 tahun lepas. Okey, lebih kurang 1 bas yang pergi ke kita punya kilang lah di Morocco, insya-Allah mudah-mudahan. Okey. Ada yang pergi Spain Morocco, okey, Spain Morocco yang pergi pada tahun 2000 tak silap 2017 yang lepas. Okey. Alright. Itu makluman tuan-tuan dan puan, setiap tahun Saban tahun Olive House akan menjalankan satu program iaitu Anugerah Tahunan Usahawan Olive House. Di sinilah tuan-tuan dan puan kita akan mengumpulkan, akan bertemu dengan ahli keluarga Olive House seluruh Malaysia.
Seluruh Malaysia akan bertemu pada hari inilah. Kita akan berikan anugerah-anugerah kepada usahawan-usahawan olive house yang berjaya. Kan? Bermula dengan anugerah top 100, top 50, top 30, top 20, top 10 sehinggalah top 1 yang mendapat anugerah pada hari tersebut dan juga anugerah-anugerah yang lain. Dan untuk anugerah poin pelancongan kita akan berikan pada hari tersebut. And untuk tahun 2019, untuk tahun 2019 punya anugerah kita dah buat pada tahun 2020 iaitu pada bulan 2 yang lepas. Okay, pada bulan Februari yang lepas. Alhamdulillah kita dah buat. Okay, and di Kinrara Resort. Maybe ada di kalangan tuan-tuan dan puan yang ada hadir pada program yang lepas insya-Allah. Okay, di sini kita akan lihat, kita jumpa dengan semua ejen-ejen di seluruh ekosistem olive house insya-Allah. Okay. Dan di situ juga tuan-tuan dan puan kita akan ada program-program seperti produk launching dan akan ada produk-produk baru yang kita akan lihat dan tuan-tuan akan dapatlah dapat pengalaman dapat naik stage, okay, dapat cabutan bertuah dan juga dapat hadiah pada hari tersebut. Kalau kita ni belum naik atas stage lagi, kita dah pasang impian untuk kita naik stage akan datang insya-Allah mudah-mudahan. Okey, baik. Ini antara anugerah-anugerah yang ejen-ejen dapat, top agent best CRM, anugerah pelancongan, okey. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, akhir sekali perkongsian daripada saya pada hari ini, saya ingin memetik kata-kata Al-Fadil Ustaz Aidil Azwal. Okey, kalau kita lihat, kita baca di sini, nak berniaga sebab nak kaya, nak hidup senang, nak untung besar dan nak melancong. Itu sebab-sebab kadang-kadang kita letakkan sebab untuk berniaga. Adakah jawapan ini salah? Tidak salah. Cuma tidak lengkap seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah SAW anjurkan? Bila kita menjadi peniaga, ada tanggungjawab lebih besar dari sekadar untuk diri sendiri dan juga keluarga. Kita menjadi sebagai seorang usahawan olive house, kita ada tanggungjawab yang besar, bukan sahaja untuk diri kita dan juga keluarga kita. Dan orang beriman berniaga tak boleh sama dengan orang tak beriman. Okay. Orang yang beriman berniaga tak boleh sama dengan orang yang tak beriman. Ini maksudnya sangat kita menitik beratkan kita ni orang yang beriman, yang berniaga tak samalah dengan orang-orang yang tidak beriman. Macam mana perniagaan ini boleh layak mendapat naungan dari Allah? Kena pasang niat untuk mengeluarkan zakat, memberi sedekah dan berkemampuan untuk berwakaf. InsyaAllah mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab untuk sebagai seorang ejen, sebagai seorang usahawan, kita memberi manfaat kepada ramai orang, tuan dan puan. Kita memberi manfaat kepada keluarga kita memberi manfaat kepada ekosistem olive house, kita memberi manfaat kepada masyarakat dan kita beri manfaat kepada negara kita, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, kita berada dalam bidang perniagaan, kita memulakan perniagaan dan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, yang bersama dengan Rasulullah SAW pada ketika penubuhan kota Mekah, Fathul Mekah, sebanyak lebih kurang 70,000 sahabat yang bersama Rasulullah, 3/4 daripada sahabat sebut adalah mereka-mereka yang berniaga, yang sebagai pedagang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kembalikan roh sebagai seorang usahawan dan sebagai seorang yang nak memajukan ekonomi negara kita dengan kita berniaga bersama-sama, dan platformnya adalah tuan-tuan bersama kepada tuan-tuan dan puan supaya terus maju dan terus untuk bertambah jualan tuan-tuan dan puan dari tahun ke tahun mudah-mudahan, dan akhirnya tuan-tuan dan puan pada hujung tahun kita dah boleh mengeluarkan zakat perniagaan kita dan juga boleh kita memberikan sedekah dan juga boleh kita memberi infak kepada masyarakat kita mudah-mudahan insya-Allah. Jika ada soalan tuan-tuan dan puan, sebab saya dah terlajak ni sampai pukul 10 dah. Okey, jika ada soalan tuan-tuan boleh komen di ruang komen, nanti saya akan balas di ruang komen tersebut mudah-mudahan insya-Allah. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan? Boleh? InsyaAllah. Okey. Saya rasa itu saja perkongsian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan pada pagi ini. Moga-moga kita dapat jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Jika ada turun ke Melaka tuan-tuan dan puan, boleh roger-roger saya. Boleh roger-roger saya. Saya rumah di Bukit Rambai, tapi rumah mak di